Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke seterusnya, iaitu chapter yang kedua, iaitu tender. Okay. Saya harap semua pelajar telah study untuk chapter yang pertama yang lepas. Dan kita kembali untuk minggu ini, iaitu untuk chapter 2 tender. Laju kita jalan setiap minggu chapter yang berbeza. Sebab dia sangat ringkas dan subjek ini adalah subjek membaca. Tetapi pada akhir topik semester ni akan ada satu projek itu ada pergi kira-kira. Saya rasa itu adalah subjek chapter yang paling you gembira lah sebab kira-kira. Tapi tak apa, benda tu you akan gunakan semasa you kerja nanti. Okey, mari kita pergi ke slide seterusnya ya. Ini adalah you punya attendance. Okey, attendance ni adik-adik kena ni ada dah dia punya ni sekejap ya. Okey, ini adalah dia punya link lah. So, ni untuk session 7 dan ini adalah untuk session 8. Okey. Dan pastikan you masuk dalam Google Form ini mengikut pada masa yang saya telah tetapkan, iaitu pukul 8 hingga pukul 10 pada hari Ahad lah ya. Okey. Next. Sebenarnya pada minggu lepas dah ramai yang tanya saya berkaitan tentang projek report ni. Semua masing-masing dah teruja dan buat projek report ni bagus. Saya berikan best macam ni. Tahniah. Okey. Projek report ni saya dalam 20 markah ke 10 markah, lupa dah saya. Okey, agak berat. So satu kumpulan 3 orang. Mari kita lihat arahannya ya. Okey, grup projek. Saya punya slide ni campur bahasa Inggeris Melayu. Sebenarnya nota dia bahasa Melayu, tapi ini bahasa Inggeris, tak apalah ya. Berfaham Okey. Set up your own company with your team member. Okey, awak kena set up your own company lah. Okey. Your group task is to find out the drawing plan. Okey, apa yang pertama, adik-adik kena cari drawing plan. Drawing plan yang mana puan? Saya tak faham ni. Tak apa, nanti saya terangkan. Okey, drawing plan bagi bangunan substructure sahaja. Mana puan substructure ni? Tak apa, nanti kat slide seterusnya. Please provide the bill of quantity for every element of kita kena buat bill of quantity elemen ini. 1. Excavation works. 2. Concrete work. Form work. Reinforce in stump, reinforce impact footing, concrete in ground beam, formwork to ground beam, reinforce to ground beam, hardcore, dam proof course dan juga concrete bed. Okey, ini yang you all kena kira. Bukan satu bangunan you kena kira. You hanya kira bahagian substructure sahaja. Sebab tu you perlukan drawing plan lah. Okey, submit the project before 31 Disember 2020. Okey, do not replicate and plagiarism. Jangan meniru. Dan jangan tiru yang sem-sem lepas pun jangan. You nak belajar, kita kena cara daripada bawah lagi. You tahu basic, susah pun tak apa. Tanya, kerap tanya, tak ada masalah, saya tak marah. Kecuali tanya 2-3 kali benda yang sama, maksud you tak faham lagi, tak apa, saya terangkan lagi bagi you faham. Asalkan masa you kerja nanti, you ada pengalaman berkaitan ini. Okey, dan satu kumpulan 3 orang. Saya rasa you all dah ada kumpulan kan. Okey, mari kita lihat ya. Mana substructure ni? Okey, this one adalah superstructure, tapi you all kat substructure saja. Drawing apa yang awak perlu sebenarnya. Tapi sebelum tu, dalam project report ni, apa yang kena ada? Di manakah tahu kan? Okey, yang pertama, introduction your project and organization of company. So, sekarang kan you tak tahu nak kira macam mana nak excavation apa semua tu kan? Tak apa. You buat yang ni dulu. Buat yang ni dulu, introduction your project and organization of company. Maksudnya you buat dulu yang ni. You nak buat you ni company daripada apa? Contohnya you kata saya company A, B, C, D, E, F, G. Okey. Daripada mana company you? Daripada Kuala Lumpur. Okey. Berdaftar di SSM ni sekian. Tak perlulah daftar SSM, cuma kita nak menceritakan tentang kita punya ni. Kami punya background berkaitan tentang kami ada arkitek, kami ada jurutera ni.
Bagi tahu je semua. Dan organisasi you. Organisasi you. Siapa manager you, siapa penolong manager, CEO you, siapa arkitek, siapa peronin dan sebagainya. Yang main adalah 3 tadi. You punya kumpulan. Tapi kalau you nak bagi, contoh you kata you nak juru teknik dan tu sebagainya kan, site supervisor ke apa, you letak je nama siapa, gambar siapa, bagi letak je supaya saya tahu you cari benda tu. Okay, drawing plan. Drawing plan ni nanti saya akan terangkan sekejap lagi. Contoh-contoh drawing plan yang you boleh cari. Saya berikan drawing plan ni, berikan masa kepada you all sehingga pada minggu ketiga. Minggu ketiga kita, insyaAllah kita akan buat kelas secara Google Meet. Jadi bila kita buat kelas secara Google Meet, saya akan tanya pasal drawing plan ni lah ya. Okay, berupgrade for this project. Ni saya akan ajar pada chapter yang ke-6 insyaAllah. Quantity measurement pun sama juga. Dan juga conclusion. Conclusion keseluruhannya. Okay, boleh. Dalam project report ada benda-benda ni semua. Okay, next. Inilah drawing plan ni. Okay, jangan risau. Saya berikan slide ini kepada adik-adik semua. Okay, slide ni adik-adik kena kalau boleh print ya. Print sebab kita nak study. Kalau tak ada slide ni, adik-adik kena tulis apa yang, kalau misalnya contoh saya ajar ke apa kan, tulis. Bila kita menulis, kita faham dan masuk dalam kepala otak kita ni. Kalau saya lah, tapi kalau bijak sangat, kalau sekadar macam scanning terus masuk dalam otak tu, hebat tu. Okay, so ini adalah drawing. Drawing yang perlu adik-adik cari. Okay, saya nak kalau boleh adik-adik cari drawing yang projek yang sama. Jangan ground floor ni adik-adik ambil projek buat tandas. Lepas tu foundation pula adik-adik ambil projek buat, tak boleh, dia tak mesh nanti bila kita nak kira, susah. Jadi sekarang ni pertama apa yang perlu ada iaitu ground floor plan. Ground floor plan ni bentuk dia macam ni. Okay, boleh. Okay, next. Ataupun dalam bahasa Melayu adalah plan lantai. Okay, next. Okay, pad footing detail plan. Ni pad footing. Yang pertama, a cross section for pad footing, this one. Okay, next. Pad footing detail, like ni. Kita akan pandangan atas lah ya. Okay, next adalah cross section stump column. Okay, cross section stump column ni adalah, ini adalah stump ni adalah bahagian atas ni, stump. Dia macam kolom, dia macam tiang, tapi sebenarnya dia adalah sambungan daripada foundation ni. Okay, next. Okay, yang ketiga adalah cross section beam detail. Ni beam, rasuk bumi lah ya. Okay, ni. Okay, boleh. Okay, so ada 3. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain kadang-kadang you dapat drawing yang bangunan yang banyak sangat. Puan, takkan saya nak buat semua? Taklah, awak tunjuk kat saya. Lepas tu saya akan beritahulah mana yang awak patut buat. Jangan stres-stres. Kita nak bersedia kepada projek kita nanti sebab kita nak kena hantar Disember. You ada banyak subjek you nak capture kan. Dan sem ni you agak berat kan. Jadi kita usahakan kita buat awal. Kita duduk rumah, kita buat awal. Okay, boleh? Okay, ni contoh yang lain. Yang pertama, you kena ada ground plan. Ni macam contoh ni ground plan lah. Okay, next. Ini adalah pad footing detail. Ni adalah you punya pad footing detail. Ni adalah you punya pad footing detail jugalah. Ni, sorry, this one is cross section. This one is pad footing for yang nampak daripada atas. Ni adalah cross section stump column. Banyak lagi sebenarnya ni. Ni saya ambil sikit-sikit lah supaya awak tak pening kepala nanti. Next adalah cross section beam detail. Yang macam ni. So, dalam drawing you mesti ada benda ni. Pastikan. Kalau contoh, puan-puan saya dah dapat dah macam ni. Macam mana ya? Okay, tak apa. Tunjuk dulu saya. Kalau boleh, bagi tahu tu dalam dalam kita grup WhatsApp supaya kawan-kawan semua pun tahu. Supaya saya tak banyak menjawab lah. Kalau saya jawab sekali, so mereka dah faham dah lah. Kadang-kadang yang ada yang WhatsApp saya personal tu, cakap lah, awak, saya mengajar SEM ni 2 subjek tau, si programming dan juga kontrak taksiran. Jadi kalau you all terus cakap
Puan macam mana nak buat latihan ni? Saya dah pening. Mana satu saya nak ingat? Ni student yang kontrak ke? Student yang si programming. Jadi mohon pencerahan lah Puan. Saya daripada section nama siapa, section apa, untuk subjek apa. Saya nak tanya bagian ni. Ambillah gambar sikit yang mana satu yang banyak sangat kan saya tengah buat. Jadi ada harap adik-adik cuma boleh WhatsApp tu bagi tahu dulu detail-detail tu baru saya faham nak capture mana. Okay, next. Ni masa ingat lagi tak minggu harapan pula. Minggu lepas adik-adik telah pilih telah buat grup projek masing-masing. Ini adalah grup projek masing-masing. Jadi, apa adik-adik yang pertama, cari dulu drawing plan. Okey, bila dah cari drawing plan, lepas tu tunjuk kepada saya. So, saya akan tuliskan drawing plan kat sini. Saya berikan masa untuk cari drawing plan sehingga minggu ketiga. Minggu ketiga, kita akan buat perjumpaan secara Google Meet live. So, masa tu saya akan tanya, okay, kalau tak ada jumpa lagi, kita fikir inisiatif yang lain. Tapi usaha dulu cari ya. Okay, next. Ni adalah untuk section yang ke-8. Okay, ni dia punya, saya rasa semua dah masuk kan. Okay, next. Okay, project presentation. Bila kita dah buat project report, mesti ada presentation. Betul tak? Okay. Project presentation ni, apa yang adik-adik perlu buat? Your task to make a video less than 3 minutes. Make it short and simple. Okay, mesti kena buat short dan simple. Okay, the video describe regarding the project and how you calculate for every part substructure. Jadi, yang tadi kan anda nampak kan excavation work sampai concrete bed tu kan, yang kita kira tu kan. Saya nak you all ambil take apart sikit-sikit je, untuk saya nak tahu macam mana you kira setiap satu pengiraan tu. Jadi, bila kita ada video, so saya tahu macam mana awak kira setiap satu. Boleh? Okay, dan dia video ni 3 minit je. Less than 3 minutes lah. Very simple, very easy. Simple. Saya nak macam mana you tahu? Okay, bila saya tengok video yang you buat dan saya tengok kepada report yang you berikan, sekiranya saya rasa saya tak puas hati, saya akan buat lagi satu, iaitu kita akan buat Google Meet untuk saya interview. Sebab kadang-kadang you ada buat salah, you salah faham. Nanti bila you ada kerja, pesyarah saya tak tegur pun ni kesilapan saya. Tak. Okay, jadi adik-adik bagi report dan juga hantar video, berikan masa untuk saya check, dan saya akan kalau misalnya perlu untuk kita buat tu interview, saya akan buat sesi interview. Okay, insyaAllah lah saya akan buat interview lah. Okay, saya nak bagi you all faham. Kita salah sekarang tak apa, jangan salah kita bawa kemudian hari. Malu kita nanti. Yang kita salah tu kita betulkan. Okay, orang cakap betulkan yang macam mana siapa tu lupa dah ustazah tu cakap apa kan. Tapi dia suruh kita betulkan biasakan yes, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa kita selalu buat. Faham tak? Fikir dulu muhasabah diri. Okay, dan Telegram, video ni hantar ke Telegram. Telegram saya tau. Okay, Telegram saya sebelum 3 bulan 1 2021. 2021 lama lagi puan. Tak, berapa bulan je lagi dik. Sebelum pukul 5 petang Okay, kat Telegram. Ingat, Telegram cepat, cantik sikit lah. Nanti saya akan masuk kat YouTube. You boleh masukkan video tu kat dalam you punya resume nanti. Orang tengok tau benda-benda macam tu. Kata, budak ni pandai buat video markah tu untuk kita, untuk bio ke kerja lah. Saya tak nak bagi lagi you masuk ke dalam YouTube, sebab saya nak semak dulu mengikut kriteria tak. Kalau mengikut kriteria, so saya masukkan, saya akan berikan link kepada you. Jangan risau, nanti you masukkan dalam you punya ni. Okay, next. Okay, 4, compulsory in video. Apa ni? Saya nak pastikan semua ni ada dalam video you. Sebab tu saya tak suruh lagi masuk dalam YouTube. Biar saya masuk ke YouTube untuk bantu you, dan saya akan beri kepada link kepada you. Jangan risau. Okay, compulsory in video. Dalam apa penting sangat dalam video ni? Okay, yang pertama, you mesti kena ada Center of Diploma Studies logo. Mesti kena ada yang tu. Okay, Google lah ya. Okay, title of project. Contoh, you punya project berkait nama project you adalah
Santiago Roniago. Projek you, tempat nama dia tu. Santiago Roniago High Department. High Apartment. Wow. So, itu projek you lah. Okay. Name of and code of subject. Name and code of subject. Apa nama dia? Name and code subject. Subjek ni lah. Okay. DAC sekian-sekian kan. Okay, your class section. You class 7 ke ataupun section 8. Okay, your session. Sekarang ni lah. 2020, 2021. Okay, student's name and matric name. You punya kawan pengumum nama lah. Okay, dan matric all lecturer name. Nama saya dan juga nama Dr. Din, Dr. Hairuddin ya. Okay, seterusnya, you kena describekan regarding your project and how you calculate for every part for subtraction not more than 3 minutes. Okay. Okay. Okay, dah siap dah pasal projek, report semua tu kan. Sekarang ni saya nak terangkan. Bukan terangkan. Saya nak umumkan. Nak umumkan kita pun ketua darjah hari tu yang kita buat vote tu kan. Hebat korang pandai yang buat vote. Pandai buat vote dah. Ada dah dia punya, kita dah jumpa dah siapa ketua darjah kita. Sebenarnya ramai calon-calonnya yang sangat hebat. Tetapi ini adalah penilaian tertinggi lah. Jangan risau, yang lain tu cuba lagi ya. Okay. Untuk ketua untuk bagi section 7 adalah Tania Muhammad Faiz Hafizi bin Fazil. Terima kasih kepada sahabat-sahabat anda telah memilih anda untuk menjadi ketua darjah. Ketua darjah kita bagi ketua darjah je lah. Okay. Tania Faiz. Okay. Terima kasih juga Faiz kerana bantu saya untuk buat grup WhatsApp group. Saya pun dah teringat ada seorang lagi Faiz, saya selalu silap WhatsApp dia. Sorry ada Faiz dua-dua tak silap. Faizul Faizul dah setengah. Okay. Sorry Faizul. Okay, next. Ni bagi section 8. Ketua darjah kita bagi section 8. Alah, hai puan ni chapter 2 baru nak pilih ketua. Iyalah, sorry lah ya. Saya tak jumpa awak bersemuka ni. Susah nak cari ketua yang betul-betul ni. Okay, ini adalah ketua. Muhammad Afzal bin Faizal Akman. Afzal, ramai yang vote you. Ada juga yang lain-lain. Tahniah juga saya ucapkan. Tapi Afzal yang paling ramai sekali lah orang pilih. Ramai rupanya nama minat Afzal ni ya. Okay, so kita pergi ke kita punya sesi. Itu sesi PMB kita, iaitu chapter 2. Okay, chapter 2 adalah chapter tender. Maksudnya adalah tender. Untuk kita masuk sebuah kontrak, kita kena ambil tender dulu. Tender ni apa ni? Orang kata tender makcik kantin apa semua tu, tender lah tu. Nak pilih yang mana satu yang terbaik dan harga yang murah dan sebagainya. Dia ada cara-cara dia. Tapi kita sekarang ni tender untuk kita punya pembinaan lah, projek-projek pembinaan, projek bekalan dan sebagainya. Okay. Dalam chapter 2 ni ini semua yang kita akan cover. Okay, types of tender, open tender, close tender, selected tender dan kesemuanya yang kita akan cover untuk chapter ini. Okay? Okay. Yang pertama, pengenalan dulu. Topik ini merupakan pengenalan kepada pemilihan kontraktor. Sebab tu kita adalah itu dipanggil adalah tender. Okey, topik-topik ini juga meliputi definisi tender, jenis-jenis tender, penyediaan dokumen tender dan pelawaan dan penerimaan tender. Saya rasa you all mesti pernah dengar berkaitan tender ni. Macam contoh kita nak buat sesuatu projek yang besar, shopping mall. Okey, bila kita menceritakan pasal shopping mall, klien tu kata, aku ada duit berjuta-juti. Okey, 2 juta juti. Okey. So kita kena cari kontraktor yang untuk buatkan saya nak bertemakan emas. Contohnya sewa emas, ataupun saya nak, tak yalah emas ni. Saya nak bertemakan yang macam English style lah, English quotation, English style lah, macam contoh putih-putih, bangunan putih macam tu kan. Lepas tu jadi kontraktor ni dia bila lihat spesifikasi yang telah diberikan oleh klien, dia akan buat sesuatu harga dan sebagainya lah. Jadi ini adalah proses-prosesnya yang kita akan lakukan, dan banyak tender-tender yang akan yang tender diberikan, dan kontraktor ni akan lihat tender yang telah diberikan oleh klien untuk melihat adakah
dia layak atau tidak, mampu atau tidak dan sebagainya. Kita kan belajar kita chapter yang sebelum ni berkaitan mampu ke ataupun tidak sebagainya. So ini adalah lebih spesifik kepada kontraktor lah ya. Okay, next. Okey, pembentukan kontrak binaan. Okey, kita refer ke yang sebelum ni. You pernah tengok kan benda ni? Okey, daripada klien, iaitu project brief ni. Okey, kita akan berlaku dengan konsep design authorities. Kat sini akan ada berlaku study dulu, feasibility study untuk kita tahu projek tersebut. Okey, lepas tu ni adalah berlaku proses design. Design ni adalah proses-proses dia buat daripada konsultan. Macam contoh arkitek, engineer untuk check benda, untuk buat design supaya untuk buat tender tersebut. Sebab bila kontraktor mesti nak lihat spesifikasi yang telah ditetapkan oleh klien. Lepas klien dah kata contoh saya nak buat shopping mall. Okey, bila saya nak buat shopping mall, okey, so designer ni macam contoh arkitek, engineer, dia akan buat satu drawing plan dan sebagainya. Dan tender itu kontraktor yang akan beli. Macam contoh JKR lah, dia akan kat JKR dia akan ada satu lagi meja, meja kat situ. Nanti kita terangkan berkaitan dengan itu. Bila kita dah letak tender-tender situ, kontraktor akan beli tender, dokumen tender tersebut, dan dia akan tengok apa yang perlu dihantar mengikut masa yang ditetapkan. Bila dia dah selesai semua, dah sebut harga dan sebagainya, dia hantar balik ke JKR atau balik semula untuk mereka bid sama-sama. Banyak tu, contoh ada 5 company, 1, 2, 3, 4, 5. So JKR akan pilih mana satu yang terbaik di antara semua ni, mana yang murah. Contoh ada yang mahal tu lebih elok dia kualiti, so dia akan pilih yang lebih elok lah. Dia ada justifikasinya. Dalam proses ni ada pelbagai amalan yang baik kita kena terapkan lah. Majority mostly lah, saya harap bila you dah kerja, you amalkan sifat jujur dan amanah di dalam kerja-kerja ni. Kadang-kadang kita dah biasalah kan, kita dah terbiasa dengan yang tak betul tu, kita aplikasikan ke dalam kerja-kerja kita. Ingat setiap sesuatu yang kita laksanakan tu adalah menjadi rezeki, punca rezeki kepada keluarga kita. Takkan kita nak berikan rezeki yang sumber yang tidak bagus, tidak baik untuk berikan kepada anak bini kita makan kan. Jadi mak ayah kita makan dan sebagainya. Jadi saya harap you all dah titik beratkan dalam hati masing-masing tu, biar ada sesuatu perasaan bila aku buat salah, aku rasa bersalah. Sebab kadang-kadang kita kata, alah, online semua buat macam tu, buat je lah macam tu. Tak, sebenarnya kita kena biasakan yang betul dan betulkan yang biasa kita laksanakan kesilapan tersebut. Kita betulkan, usaha. Tuhan itu maha melihat apa yang kita buat, dan dia melihat apa yang usaha yang kita lakukan lah. Okey, ni dah roh pula. Okey, banyak lagi sebenarnya. Nanti kita pergi ke slide seterusnya. Okey, kalau lepas dia dah bagi banyak tender tu, orang semua hantar. Contoh ada 5 company dah hantar dokumen untuk bid, untuk dia akan pilih mana satu kan. So lepas tu klien akan bagikan letter acceptance. Mana satu yang terbaik. Lepas dah contoh dia pilih A, B, C kan, dia pilih B. Okey, bila dia pilih B, lepas tu dia akan berlaku proses construction dan sebagainya, dan dia akan dapat sertifikat. Dah selesai construction, dia akan dapat sertifikat, dia akan commission handover. Lepas tu dia sertifikat lah untuk mengatakan benda ni adalah selesai dan tak ada masalah. Okey, boleh? Okey, next. Okey, tender. Okey, tender ni, maksud proses tender. Ni maksud proses tender satu proses yang dilaksanakan oleh majikan atau wakilnya untuk mendapatkan kontraktor yang benar-benar layak dan mampu melaksanakan kerja pada kos, masa dan syarat-syarat yang telah ditentukan. So ini adalah satu proses yang mana dilaksanakan oleh majikan dan wakilnya untuk mendapatkan kontraktor yang benar-benar layak. Mestilah kita nak cari betul-betul yang boleh buat kerja. Tengok
Oh, saya berikan kepada B buat kerja. Tengok-tengok B tak sampai pun 100% siap buat kerja, tapi dia 50% saja. Ini agak menukarkan kita untuk siap pada masa yang telah ditetapkan. Okey, lagi-lagi projek berkaitan dengan projek dengan kerajaan lah, sebab dia ada masa yang tertentu untuk dia selesaikan. Kalau lambat yang tu, mungkin ada penalti dan sebagainya. Tengoklah kepada kontrak masing-masing ya. Okey, next. Ini apa maksud definisi tender? Tadi proses tender, ini adalah definisi tender. Satu kenyataan yang dicadangkan kepada pihak lain untuk melaksanakan di samping mendapatkan persetujuan daripada pihak yang membuat cadangan. Okey, iaitu cadangan yang diberikan oleh pihak lain, iaitu pihak apa? Klien, konsultan dan sebagainya, melaksanakan di samping mendapatkan persetujuan daripada pihak yang membuat cadangan. Macam tu. So dia ada dalam tender tersebut, dia ada spesifikasi, dan kita, contoh kita sebagai kontraktor, kita pilih tengok, oh okey, kita mampu untuk buat ni, dan kita berikan harga yang setimpal dengan harga tersebut. Okey. Dan kita kira lah berapa untung kita sebagainya. Itu kita akan belajar untuk lain chapter. Okey. Tender ni ada 5. Ingat, 5. Yang pertama, tender terbuka, iaitu khas kepada Bumiputera sahaja. Okey. Yang seterusnya adalah tender terhad. Tender terhad, kita akan refer kejap lagi ya. Yang ketiga adalah tender terpilih. Yang keempat adalah tender prakelayakan. Yang kelima adalah tender perundingan. Okey. Next. Okey, satu, kita pergi kepada tender terbuka. Okey, boleh baca sendirilah, saya terangkan secara ringkas Tender terbuka ni dia terbuka kepada semua kontraktor. Okey, biasa dipraktikkan di jabatan-jabatan kerajaan dan juga badan-badan berkanunan ya. Okey, melalui iklan tender. Kalau you perasan beli surat khabar, dalam tu ada iklan-iklan tender. Saya akan tunjukkan contohnya ya. Okey, tender ni khas untuk Bumiputera sahaja. Ingat, tender terbuka untuk Bumiputera sahaja. Hanya dipelawa kepada kontraktor Bumiputera sahaja. Bila Bumiputera sahaja, persaingannya sangat sengit dari segi harga. So dia perbandingan hargalah, tengok kualiti dan sebagainya. So ini adalah kebaikan dan kekurangan dia lah. Okey, memberi peluang, kebaikan dia memberi peluang kepada semua kontraktor yang layak. Majikan mempunyai banyak pilihan, sebab sebenarnya biasanya projek kerajaan ni banyak diiklankan di surat khabar. Okey. Okey, harga tender akan jadi lebih murah sebab persaingan sengit, mesti orang nak bagi murah. Tapi jangan sampai pula tak untung kan. Okey. Sesuai untuk projek besar tetapi tidak memerlukan kepakaran yang khusus. Ini lebih general lah ya. Okey, kekurangan dia, proses pengedaraan yang lama. Ya betul. Dia agak lama sikit pengedaannya. Okey, sebab banyak proses, dan bila ramai yang hantar, lagi sukar untuk kita pilih. Okey, seterusnya proses pemilihan kontraktor menjadi rumit. Sebab ramai sangat yang pilih, ramai yang masuk untuk berikan untuk masuk bersaing kan. Okey, kurang menggunakan teknik-teknik pembinaan terkini, lebih kepada konvensional lah ya. Okey, harga tender akan jadi lebih rendah sebab masing-masing nak masuk, jadi masing-masing tadi kuranglah untungnya tu kat situ. Okey. Tapi kalau ada, syukur alhamdulillah kan. Okey, next. Okey, 2 adalah tender terhad. Tender terhad ni apa? Kerja perlu dilaksanakan segera atau atas sebab keselamatan. Maksudnya macam contoh buat jalan raya ke dan sebagainya. Ni terhad lah, cepat, kita nak cepat. Okey, tender boleh dipelawa dengan secara tender terhad di kalangan kontraktor Bumiputera yang layak. Okey, next. Kebaikan dia, peluang kepada kontraktor Bumiputera, dapat memberikan peluang kepada kontraktor terlibat. Okey, next. Kekurangan dia, tidak memberi peluang kepada kontraktor bukan Bumiputera, hanya terbuka kepada kontraktor tertentu sahaja. Okey. So, next. Next adalah tender terpilih. Okey, tender terpilih ni pula, jumlah kontraktor yang menyertai tender telah diketahui dan ditentukan. Kita dah tahu dah ditentukan berapa banyak
kontraktor yang akan masuk. Jumlah kontraktor telah diketahui dan ditentukan. Ni benda ni sama je. Sorry, saya delete. Okay. Next, cara memperolehi senarai nama kontraktor ni daripada senarai Kementerian Kewangan. Mereka biasanya kontraktor ni telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan. So mereka telah ada dalam senarai tersebut lah. So kita boleh pilih. Okey, kerja akan diiklankan. Kerja yang diorang nak tu akan diiklankan dalam surat khabar ke dan sebagainya, internet dan sebagainya lah. Kebaikannya, hanya kontraktor yang berpengalaman dan layak sahaja dibenarkan menyertai tender. Sebab itu terpilihlah. Okey, proses analisa tender dapat dilaksanakan dengan cepat sebab kita terpilih. Okey. Mengurangkan risiko projek terbengkalai sebab biasanya ni adalah projek-projek yang macam yang kita dah tahu dah, dan mereka kontraktor ada pengalaman yang banyak. Jadi dia dah tahu dah history sebelum ni, kontraktor ni okey ni buat kerja ni. So dia akan, biasanya jarang sekali lah projek-projek terbengkalai. Okey, kerja-kerja yang berkualiti dapat dihasilkan sebab dia ada history yang sebelum ni yang okey. So dia adalah yang terbaik lah. Okey, kekurangan dia tidak memberi peluang kepada kontraktor baru. So kontraktor baru agak sukar untuk ambil. Biasa ni kontraktor yang besar Okey, boleh menyebabkan harga meningkat. Sebab kepakaran yang tinggi dan history yang banyak. Okey, yang elok lah. Okey, kerja kurang ekonomi untuk kerja-kerja am yang tidak memerlukan kepakaran yang khusus. Okey, next adalah yang keempat, iaitu tender prakelayakan. Okey, prakelayakan adalah agak sama dengan tender terbuka. Iaitu tender terbuka tadi yang terbuka untuk Bumiputera tu. Perbezaan cuma kontraktor yang akan dipilih adalah kontraktor yang mempunyai latar belakang yang kukuh dan rekod yang baik saja untuk dipilih. Faham? Maksudnya dia tengok yang terbaik saja yang untuk dipilih. Bertujuan untuk menapis kontraktor-kontraktor supaya mereka yang mempunyai pengalaman, kebolehan, teknikal kewangan. Okey, ni kriteria dia Iklan tender prakelayakan akan diiklankan di akhbar-akhbar tempatan dengan menyatakan maklumat lengkap berkaitan projek. So dia akan sama juga, dia akan iklankan juga di surat khabar. Okey. Dan kebaikan dia ni apa? Hanya kontraktor yang berpengalaman dan layak sahaja dibenarkan menyertai tender. Okey, betul. Okey, proses analisa tender dapat dilaksanakan dengan cepat. Sebab dia dah pilih kontraktor yang history-nya yang bagus. Sama juga macam tadi kan. Okey. Next, mengurangkan risiko kerja-kerja terbengkalai, kerja berkualiti akan dihasilkan disebabkan oleh mereka berpengalaman tentang kerja-kerja yang bagus tu, yang sebelum-sebelum ni. Okey. Sama juga macam tadi, tidak memberi peluang kepada kontraktor. Ya, betul. Kekurangan dia tidak dapat. Kontraktor baru ni agak sukar sikit lah untuk buat kerja. So, kontraktor baru mungkin dia boleh ambil yang tender yang awal tadi, tender terbuka tadi. Okey. Harga tender boleh meningkat. Ya, betul. Okey, kurang ekonomi untuk kerja-kerja yang tidak memerlukan kepakaran khusus. Sama juga macam tender sebelum ni, iaitu tender apa tadi? Itu tender terpilih, lebih kurang saja. Okey. Cuma tadi tu dia lebih kepada terbuka dan pilih pada lebih kepada terbuka dan dipilih history. Ini adalah prakelayakan lah. Okey, next. Tender perundingan. Okey, tender perundingan ni pula, klien akan menghantar surat kepada kontraktor tertentu untuk menjemput kontraktor tersebut. Okey, menyediakan rangka pembelanjaan bagi projek yang dirancangkan. Lazimnya digunakan apabila tiada maklumat dari peringkat awal. Maksudnya dia projek yang baru yang tak pernah lagi orang buat, susah untuk dibuat. So benda ni akan terus ni melakukan perundingan lah. Okey, memerlukan penyiapan kerja lebih awal. So dia lebih fokus. So tahu dah siapa yang projek kontraktor yang dia rasa bersesuaian untuk projek tersebut. Mungkin tak pernah lagi orang buat ke, macam contoh nak buat jalan bawah tanah ke, itu lebih spesifik, bukan calang-calang yang boleh buat. Okey, mungkin itu daripada kontraktor daripada international, sebab biasa kita tak ada jalan-jalan bawah tanah ni. Biasa kan kepakaran kita biasanya kat atas saja kan, atas tanah. Okey. Pemilihan kontraktor melalui perundingan. Okey. Kontraktor yang dipilih biasanya mempunyai reputasi yang baik. Ya, betul. Sebab itu dia berpengalaman. Okey. Kebaikan dia adalah
Perundingan antara majikan dan kontraktor. Okey, tender ini sesuai bagi projek yang perlu disiapkan dengan kadar segera. Okey. Kos pengadaan tender lebih murah. Okey. Lepas tu, kekurangan dia. Ni adalah penyediaan tender lebih murah sebab dia terus jump. Terus jump pergi ke kontraktor. Okey, tetapi kekurangan dia, kos dia menjadi lebih tinggi. Sebab ini adalah kita mencari kepakaran, kepakaran yang lebih hebat. So mungkin dalam kontraktor tu juga dia memerlukan ada lagi konsultan, iaitu sebab dalam kontraktor ada kontraktor yang besar-besar. Biasanya dalam kontraktor ada lagi engineer kat dalam kontraktor punya syarikat tersebut. Maksudnya itu adalah kepakaran dia lah. Okey, kita pergi ke seterusnya, tata cara tender. Okey, mari kita lihat. Okey, ini adalah tata cara pengadaan tender. Mula-mula adalah pengadaan dokumen tender. Dokumen tender ni, kandungan tender ni adalah yang ni lah, boleh baca borang tender, arahan kepada petender, preliminary, spesifikasi, borang kontrak, senarai kuantiti, PC, provision, sum, lukisan dan sebagainya. Yang seterusnya, yang kedua adalah memanggil tender ataupun iklan tender. Okey, ini adalah ada 3 ni. Tender terbuka, tender tertutup, tender prakelayakan. Okey. Dalam masa 14 hari ataupun 21 hari, baru ni adalah dipanggil di tarikh tutup tender. Okey, bermulanya tempoh sah laku tender. Tender ni valid dia selama 60 ke 90 hari. Okey, dan dia juga bermula daripada pemeriksaan tender selepas pada tarikh tersebut lah ya. Okey, seterusnya, lepas dah siap dah tarikh tutup tender, teruslah buat pemeriksaan tender. Sekiranya tidak berjaya, dia akan hantar surat anda tidak berjaya lah. Mungkin ada sebab-sebabnya tertentu lah. Okey, sekiranya berjaya. Okey, ini dalam pemeriksaan tender ni, tempohnya 60 hari ke ataupun 90 hari. Kontraktor tidak boleh tarik diri. Dalam waktu ni, kontraktor tidak boleh tarik diri. Sebab dia dah hantar, submit dah benda tu. Jangan tiba-tiba, tak boleh, tak boleh tarik diri dah. Okey, proses pemeriksaan tender ni, okey, yang pertama membuka tender, mempamerkan harga tender, penilaian tender, laporan tender, lembaga tender pun ada dalam tu. Okey, so bila berjaya akan menerima surat setuju terima tender. Okey, tahniah ya. Okey. So ini adalah proses tata cara tender. Okey, next kita pergi ke pertama, iaitu penyediaan dokumen tender. Okey, penyediaan dokumen tender ni, okey, sila lihat di slide anda masing-masing. Dokumen tender mestilah disediakan dan tender dipanggil bagi kerja yang dianggap melebihi berharga melebihi RM500,000. Okey. 2 jenis dokumen yang perlu disediakan untuk mempelawar tender, iaitu yang ni, yang pertama, dokumen meja tender. Yang kedua adalah dokumen tender. Dokumen meja tender dan juga dokumen tender. Okey, next. Okey, ni besar ni. Ni adalah senarai kuantiti yang dia tunjukkan masa orang nak beli tender tu kan. Dia akan tunjukkan juga senarai kuantiti ni. Okey, cadangan. Dia ada tajuk kat sini, senarai kuantiti. Ni cadangan mereka bentuk pembinaan ni, tajuk dia. Kat mana ni? Sekolah sekian. Taman Impian Mas. Wow, hebat. Okey, ni besar buku dia. Okey, tadi pasal dokumen tender tadi, yang first tadi kan. Okey, dokumen meja tender. Dokumen meja tender, iaitu satu set dokumen yang disediakan dan dipamerkan di atas meja. Meja pula nama dia. Okey, ini adalah dokumen yang disediakan dan dipamerkan oleh meja. Ingat yang ni kadang-kadang masuk kuis, masuk final, masuk test kan. Okey, digunakan semasa kontraktor memohon untuk menyertai tender. Okey, petender akan merujuk dokumen ini bagi mendapatkan maklumat sepenuhnya untuk disemak dan diteliti untuk mengemukakan tender. Okey, ia sebagai asas kepada kontraktor untuk menghargakan tender. Okey. Ia juga terkandung beberapa dokumen tertentu. Menjadi tanggungjawab kontraktor memastikan maklumat-maklumat yang terkandung di dalam dokumen meja tender juga terdapat dalam dokumen tender. Boleh. So, ni adalah dokumen meja tender. Okey, yang ditunjukkan di depan, di atas meja
masa contoh kita pergi kat di syarikat, kita pergi ke office JKR, pejabat JKR. Kat situ ada meja. Okey, kat meja tu ada dokumen meja tender. Itu kita boleh lihat. Kalau kita rasa kita nak beli, baru kita beli dokumen tender dengan pihak JKR tu. So kalau kita lihatlah sesuai tak dengan kita dan sebagainya. Sebab kita kena beli borang dokumen tender tu. Okey. Ni dokumen tender. Ia disediakan dan dijual kepada kontraktor. Lepas kita dah tengok tadi dokumen meja tender, kita rasa, wah, aku rasa okey ni, aku layak ni, aku mampu nak buat ni. So, barulah kita beli dokumen tender tu dengan kita punya majikan ni lah, macam klien kita seperti JKR, sebagaimana Jabatan Pengairan dan Saliran. Di masing-masing sebenarnya ada di orang punya meja ni, bergantung kepada projek lah ya. Okey, ia merupakan bahan asas untuk mengemukakan tender. Tujuannya adalah untuk memudahkan kontraktor mengetahui secara lebih jelas mengenai projek yang dicadangkan dan seterusnya menentukan harga tender. Okey. Next, dalam dokumen tender ni ada beberapa. Okey, yang A, arahan kepada pretender. Okey. Ia merupakan arahan kepada kontraktor yang perlu dipatuhi seperti tarikh akhir tender dikembalikan. Okey, cara-cara tender perlu diisi dengan lengkap dan perkara-perkara yang lain. Okey, B, borang tender. Dalam tu juga ada borang tender. Merupakan borang yang perlu diisi dan ditandatangani oleh kontraktor apabila menyertai tender. Okey, dalam tu ada borang tender. Okey, mula-mula arahan. Lepas tu borang tender untuk kontraktor diisi. Okey, next adalah syarat-syarat membuat tender. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh petender semasa menender. Tender kan? Ya, betul. Perkara-perkara iaitu syarat-syarat dia lah. Okey. Yang seterusnya, surat setuju terima dikeluarkan kepada petender yang berjaya bagi melaksanakan projek tersebut. Macam contoh, buat projek parit. Okey, parit kan. Okey, gali parit dan sebagainya. So panjang 10 km di parit sulung. Contoh kan. So dia ada surat setuju terima dalam tu juga, dalam borang tender tersebut. Sorry, dokumen tender tersebut. Okey, E, borang kontrak piawai. Piawai. Okey, perjanjian kontrak antara majikan dan kontraktor yang memperuntukkan hak-hak dan tanggungan-tanggungan yang mengikat pihak yang berkontrak dalam melaksanakan projek pembinaan. Okey, so ada perjanjian kontrak tersebut lah. Macam kita belajar sebelum ni, kontrak. Okey, next. Okey, F, spesifikasi. Mesti kena ada spesifikasi. Contoh katakan kita nak bagi kualiti yang tak elok, ada spek-spek dia supaya mematuhi piawai dia. Okey, dokumen ini menerangkan tentang cara kerja, kualiti kerja dan bahan. Ia juga turut membantu kontraktor menentukan harga. Contoh kita nak simen ataupun konkrit yang elok, bagus. Contoh kita nak jenama A, tiba-tiba kita kata ambil B lah. Tapi dalam spek tersebut dia dah mengatakan konkrit jenis A contohnya. So kita jangan tiba-tiba nak bagi harga B. Nanti susahlah kita tiba-tiba bila ada checking kan, tengok lihat kenapa you pakai konkrit jenis B. Kita orang kami dalam kontrak mesti dah kontrak ni. So kita kena berikan yang betul-betul. Kita murahlah sikit, sebab tu saya bagi murah. Tak boleh sebab spesifikasi dia mengatakan dia nak A. Okey, boleh kat situ. So jadi sebab tu kita kena betul-betul ikut spek dia. Okey, senarai kuantiti. Dokumen yang mengandungi huraian serta kuantiti butir-butir kerja yang terlibat dalam pembinaan. Kontraktor akan menghargakan setiap butiran kerja yang terlibat bagi mendapat jumlah harga tender. So berapa banyak kuantiti dia. Contoh kita kata kita kena buat tingkap sekolah tu. Kita kena buat tingkap sekolah, berapa banyak tingkap sekolah atau pintu sekolah yang nak buat tu, nak dibaiki. So 10. So ada berapa banyak. So kita darablah berapa banyak jumlahnya, spesifik dia, tebal dia macam mana, tombolnya nak macam mana. Okey. So benda tu detail lah. Okey. Jadual kadar harga. Ni adalah yang semasa.
Okey, dokumen yang mengandungi senarai butiran kerja dan kadar harga yang telah ditentukan oleh juru ukur bahan. Okey, ingat juru ukur bahan. Okey, pihak petender hanya perlu menentukan peratusan turun naik daripada harga juru ukur bahan. Okey. Sebab harga dia berbeza-beza mengikut kepada semasa. Okey, ringkasan tender terdapat dalam bahagian akhir senarai kuantiti. Ia merupakan ringkasan jumlah harga tender. Jumlah harga tender ini akan dipindahkan ke dalam borang tender. Okey. Harga ini akan menjadi jumlah harga tender. Okey. Next. Okey. Seterusnya adalah J, lukisan. Lukisan yang digunakan semasa menender untuk memberikan gambaran kepada petender secara keseluruhan tentang jenis, skop kerja, butiran-butiran yang lain diperlukan untuk menghargakan kerja yang disenaraikan di dalam senarai kuantiti. Mesti dah ada lukisan sebab dia nak berfikir untuk dia nak cerap berapa banyak sebenarnya yang kita nak perlu digunakan dan sebagainya. Okey? Dan kita akan belajar nanti untuk last chapter, ada banyak berkaitan tentang pengiraan-pengiraan inilah. Okey? Next, bentuk-bentuk dokumen tender. Dokumen tender berdasarkan senarai kuantiti. Okey. Dokumen tender berdasarkan lukisan dan spesifikasi. Okey, next. First adalah dokumen tender berdasarkan senarai kuantiti. Digunakan dengan meluas. Tadi ada dua kan? Okey, ni kita pergi ke senarai kuantiti dulu. Dokumen tender berdasarkan senarai kuantiti. Digunakan dengan meluas. Okey, pelan-pelan disediakan untuk arkitek dan jurutera. Okey, senarai kuantiti disediakan oleh juru ukur bahan. Senarai kuantiti ini disediakan oleh juru ukur bahan. Okey. Okey, tender yang disetujui terima, tender yang disetujui terima, jumlah harga tender akan menjadi harga kontrak. Okey, kadar harga yang terkandung di dalam dokumen tender akan menjadi asas untuk menilai bayaran kemajuan kerja yang dilaksanakan. Contoh, dia kata kita nak siapkan contoh dan ini. Sepatutnya dia kena siap ni ada harga dia concrete work, dia ada dah kuantiti dia dan berapa harga dia. Contoh dia dah siap dah concrete work. So dia boleh bayar yang ni. So yang ni dia tak sudah lagi. So kita tak bayar lagi yang ni. So depend kepada berapa senang untuk kita tahu mengikut kepada kemajuan. Kadang-kadang kontraktor kan perlukan duit juga untuk sebagai modal. So mengikut kepada kontrak tersebut 10% daripadanya bayar. Lepas tu baru pula seterusnya kalau you dah siap untuk 50%, so bayar pula 50%. Begitulah sebabnya untuk memudahkan kerja. Lagi cepat dia bayar, lagi mudah kontraktor tu untuk membuat kerja lah biasanya. Dan ia mengambil masa yang lama untuk menyediakannya. Ya, betul. Sebab kita nak betul-betul detail mengikut pada harga-harga yang telah ditetapkan. Dan harga juga sentiasa naik dan turun. Jadi dia kena kira lah bajet berapa persen yang akan naik dan berapa persen yang akan turun. Okey. Okey, seterusnya adalah dokumen tender berdasarkan lukisan dan spesifikasi. Okey, tidak mengandungi senarai kuantiti. Senarai kuantiti tak ada. Dia berikan lukisan saja. So apa yang you buat sebenarnya, projek you adalah yang ni. You lihat lukisan, baru you kira berapa banyak you nak pakai, berapa banyak you nak pakai dan berapa harga you kena cari. Ini adalah projek you nanti. Ya, okey. Dokumen tender berdasarkan lukisan dan spesifikasi. Okey, tidak mengandungi senarai kuantiti. Okey, dibekalkan dengan jadual kadar harga, lukisan dan spesifikasi saja. Okey, senarai kerja diterangkan dalam bentuk jadual dan senarai ringkasan. Okey, petender akan meletakkan harga tender pada senarai ringkasan tersebut. Okey, petender juga perlu mengisi jadual kadar harga yang untuk menilai kerja-kerja perubahan sekiranya ada. Contoh ada perubahan harga ke dan sebagainya lah. Okey, yalah contoh kita kata bajet. Simen sebenarnya didapat daripada China contohnya. China sekarang ni ada COVID contoh. Kita pada COVID juga kan. Jadi harga tu dia akan naik tinggi lah sebabnya China dah menutup semua dululah masa yang sebelum ni.
menutup semua. So harga akan naik tinggi sebab dia orang tak dapat nak eksporkan barang dia orang ke Malaysia. Macam itulah. Perubahan-perubahan tu kita kena kira juga untuk kita tahu, untuk kita fokus untuk pada masa akan datang. Okey. Nombor 2 iaitu iklan tender. Iklan tender kenyataan kepada kontraktor untuk memasuki tender bagi projek yang dicadangkan. Okey, bertujuan memberi peluang kepada majikan untuk memilih kontraktor yang benar-benar layak. Betul kan? Okey, perkara-perkara yang perlu dinyatakan di dalam iklan adalah iaitu nama projek. Mesti ada nama projek. Cadangan membina masjid. Masjid apa dan sebagainya. Okey. Pendaftaran kontraktor. Waktu dan tempat mengambil dokumen tersebut kat mana. Okey, bayaran dokumen tender, lawatan tapak, tarikh tutup tender. Ini semua yang akan ada dalam iklan tender tersebut. Okey. Okey. Contoh ni, ni Bumi Putra, kelas yang keberapa, tempat kat mana, harga dia berapa dan sebagainya. So, memang ada kat sini lawatan tapak diwajibkan pada 15 dan sebagainya. Ni dah tetap dah. Okey, ni dipanggil iklan tender terbuka. Okey, next adalah, ni adalah terhad pula, iklan tender terhad, close tender notice. Ni contoh dia lah ya. Banyak contoh-contoh yang ada juga kat dalam website. Tengoklah kat GPS ke dan sebagainya, memang mereka ada tender-tender ni. Okey. Ni adalah iklan tender prakelayakan. Okey, kelayakan dia ada tulis kat sini di punga tajuk ni. Sebenarnya setiap jabatan sebenarnya memang ada pun dia punga tu. Lihat di website ke di surat khabar, belik nanti. Bukan belik kat bahagian yang yang dulu orang suka tengok. Saya pun tengoklah juga kan, hiburan tu kan. Tengoklah juga belik-belik yang iklan-iklan macam gini ni. Biasa kat bahagian yang cari-cari kerja, ruang yang cari kerja, ada iklan yang ni. Okey, penting lah ya untuk masa hadapan kita. Okey, next adalah menghargakan tender. Butiran-butiran yang perlu dihargakan iaitu ni adalah preliminaries general, building work, mechanical electrical, external work, prime kosam dan sebagainya. Okey, mari kita lihat. Yang pertama, preliminaries. Ni contoh dia kerja-kerja yang preliminaries lah, yang untuk yang awal-awalan ni. Okey. Next adalah building work. Ni adalah building work. Okey, kerja-kerja dalam bangunan tersebut. Next. Okey, ni external work. Macam contoh road and car park, civil drainage, kerja-kerja di luar pada bangunan. Okey. Prime kosam. Okey, prime kosam ni macam contoh light fitting, lampu, supplykan lampu dan sebagainya. Ni prime cost lah. Okey, wang kos prima bagi kerja-kerja pakar lah, macam contoh arkitek dan sebagainya. Okey, dilaksanakan oleh subkontraktor dinamakan sebagai nominated subcontractor NSC. Okey, seperti pemasangan elektrik, macam contoh lampu jalanan kan dia tinggi, dia perlukan kontraktor yang spesifik yang bahagian elektrik, kepakaran dia bahagian lampu LED, dan dia mesti ada kena crane. Itu ini ada spesifik kepakarannya lah. Okey, penghawa dingin itu lebih spesifik sebab tak semua orang tahu berkaitan tentang aircon. Betul tak? So ini adalah berkaitan tentang nominated supplier. Okey, ini adalah provisional sum. Okey, peruntukan yang disediakan oleh kontrak untuk kerja-kerja yang di luar jangkaan atau kerja-kerja yang tidak dapat dikenal pasti kuantiti dan nilainya. Okey, ia boleh dilaksanakan sama ada melalui kontraktor utama atau melantik kontraktor yang lain. Okey, contoh-contoh kerja-kerja landscape macam ni. Biasakan lebih spesifik. Tak semua kontraktor yang tahu berkaitan landscape kan. Tapi kadang-kadang itu menunjukkan kemahiran masing-masing lah ya. Okey. 3. Tarikh tutup kontrak. Tarikh tutup tender. Okey, dokumen tender yang telah diisi hendaklah disampulkan dan dimasukkan ke dalam peti tender sebelum tarikh tutup. Okey. Dan iklan tender tu memang dah ada tarikh tutup. Okey. Nama projek yang berkaitan ditulis di bahagian hadapan sampul. Dekat sini Okey. Setelah tender ditutup, tempoh sah laku tender akan bermula
tujuannya untuk memberi peluang dan kesempatan kepada juru ukur bahan menganalisis tender-tender yang diterima. Tempoh ini biasa 60 hari ke 90 hari. Okey. So tengok ni. Ini dia punya sampul ni. Okey, besar kan? Okey. Next. 4. Membuka dan memeriksa tender. Okey, semua tender yang dibuka oleh jawatan kuasa pembuka tender dan senarai mengikut kepada harga tender. Kriteria pemilihan kontraktor yang layak. Yang pertama, nilai harga tender. Yang kedua, tempoh masa projek yang ditetapkan. Yang ketiga, kedudukan kewangan kontraktor tersebut. Okey, tengok dia muflis ke apa ke kan. Okey, seterusnya D, keupayaan teknikal, kaki tangan dan pengalaman sebelum-sebelum ini. E, iaitu projek-projek lain yang sedang dilaksanakan sekarang. Nak tengoklah, takut banyak sangat projek, takut dia orang tak dapat nak selesaikan projek kita juga. Susah lah macam tu Okey. Penilaian tender ni, okey, lihat kat sini. Memenuhi kesemua syarat di dalam borang tender. Okey, ketidaksempurnaan di dalamnya mungkin menyebabkan ikatan kontrak tidak boleh diwujudkan sekiranya tender tersebut disetujui terima. Okey, kekurangan di dalam tender seperti lembaran imbangan, pengata bulanan, akaun bank dan sebagainya tidak disertakan, mesti dinyatakan dalam laporan penilaian tender untuk mempertimbangkan oleh lembaga perolehan ni, yang buat pemilihan kontraktor tu, yang buat penilaian tersebut. Okey, penilaian keupayaan ni, dia lihat yang pertama, keupayaan teknikal. Petender seperti pengalaman bekerja, rekod prestasi yang sebelum-sebelum ni. Okey. Yang seterusnya adalah keupayaan kewangan. Keupayaan kewangan petender tu lah, dari segi pusingan modal, network dia, kemudahan kredit, nilai baki kerja dalam tangan dan duit dia lah cukup ke tidak dan sebagainya. Dan harga tender yang ditawarkan dalam borang tender dan tempoh siap yang akan dijanjikan. Okey. Next, ni aspek-aspek tender ni. Cuba lihat dan faham, kalau boleh hafal lah biasakan akan keluar lah. Aspek-aspek penilaian, iaitu pertama, lengkap. Iaitu apa yang lengkap? Dokumen tender dan lampiran yang perlu disertakan. Yang seterusnya adalah harga munasabah. Munasabah, tidak tinggi dan tidak rendah. Okey, next adalah tempoh siap. Tempoh siap dia tu kuranglah daripada tu yang telah ditetapkan. Keupayaan dia, kaki tangan teknikal, modal kewangan, peralatan jentera, pengalaman, beban dan projek semasa. Okey, seterusnya adalah laporan tender. Laporan tender ni disediakan oleh juru ukur bahan. Ingat, laporan tender disediakan oleh juru ukur bahan. Okey, ia akan dikemukakan kepada lembaga tender untuk dibincangkan sebelum memilih kontraktor yang layak melaksanakan projek. Okey. Perkara-perkara yang dipertimbangkan semasa pemilihan kontraktor yang layak iaitu harga munasabah. Okey. Pengalaman kerja. Ingat. C, latar belakang syarikat. D, kedudukan syarikat. Kaki tangan pentadbiran dan teknikal. F, jentera dan logi, projek semasa. Kalau boleh hafal ni. Yang ni biasa kerap akan keluar dalam soalan. Okey. Ni pun semua laporan tender ni. Siapa yang buat laporan tender? Iaitu juru ukur bahan. Okey, dah faham dah Okey. Seterusnya adalah tender diterima. Okey, setelah analisis dibuat oleh jawatan kuasa pembuka tender, ia akan dimajukan kepada lembaga tender untuk membuat pertimbangan pemilihan yang seterusnya. Okey, keputusan kontraktor yang berjaya lah. Okey, dan dia akan dapat Letter of Acceptance, LA, akan dikeluarkan kepada kontraktor sebelum tender validity dia tamat lah. Okey, next. Okey, selepas dia dapat surat tersebut, ni adalah contoh surat setuju terima tender. Untuk terima tender tersebut lah. Okey, next. Tender ditolak. Okey, kontraktor yang tidak berjaya akan dimaklumkan dengan menghantar surat kepada mereka. Terdapat beberapa sebab mungkin ditolak lah. Sebabnya apa?
Pertama, harga tender tu terlalu mahal sangat. Memanglah kalau tender tak mahal, memang kita tak terima lah. Okey. Tender terlampau rendah. Tengok, mungkin dia bagi rendah sangat, mungkin kualiti dia tak elok ke dan sebagainya. Kita tengoklah spesifik yang telah akan diberikan. Kerja-kerja semasa terlalu banyak. Mungkin kerja sebelum ni dah banyak dah, mungkin dah 10 projek. Tu pun lambat nak siap. Jadi kita boleh tengok history dia mengikut kepada borang tender yang telah dihantarkan. Rekod kerja yang lepas tidak memuaskan. Mungkin kerja separuh jalan ke. Kalau kerja siap, okey semua, so tak ada masalah lah. Okey, tidak mematuhi syarat-syarat tawaran. Mungkin ada yang muflis ke, dan sebelum ni ada penipuan ke dan sebagainya. Kita kena selidik lah ya. Okey, butir-butir tawaran tidak diisi dengan betul dan lengkap. Itu salah satu juga daripada kenapa tender-tendernya ditolak. Rugi Okey. Next, tender semula. Okey, terdapat tender yang dipanggil semula. Antara sebab-sebab tender dipanggil semula adalah harga yang ditawarkan oleh kontraktor terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Okey, terdapat kesilapan di dalam dokumen tender, mungkin dari segi pengiraan ataupun dalam utiran lukisan. Ketiga, tiada peruntukan atau peruntukan tidak mencukupi untuk membiaya projek tersebut. Okey. Next adalah sebut harga dan undi. Bagi kerja yang nilainya kurang daripada RM500,000, sebut harga dan undi ni lah. Biasa undi-undi, biasanya ramai yang penender-penender ni lah. Kerja-kerja ni kurang daripada RM500,000. Okey, sebut harga ni. Okey, bagi kerja-kerja yang memerlukan kepakaran seperti kerja-kerja elektrik, jentera, lift dan seumpamanya ya. Tidak diiklankan di akhbar, klien akan mengutuskan surat kepada kontraktor yang layak. Okey, tidak kurang 3 firma bagi satu sebut harga. Maksud tak banyak syarikat pun yang akan masuk dalam ni. Okey, undi ni pula bagi kontraktor Bumi Putera kelas F dan grade 1. Okey. Cabutan undi akan dibuat bagi melaksanakan kerja ni. Okey, hak kerja undi ni tak banyak, RM20,000 ke RM50,000 sahaja. Biasa ni kerja-kerja yang untuk Bumi Putera lah, untuk undi-undi ni. So kalau dapat syukur alhamdulillah. Okey, biasa ramai tahu kontraktor kelas F. Saya rasa rata-rata ramai yang bapak-bapak, saudara mara ada kerja sebagai kontraktor kan. Jadi ini adalah salah satu daripada prosesnya lah, iaitu undi. Okey, hampir tamat dah. Hampir tamat, kita kena ada assignment. Ini adalah assignment yang kedua, iaitu 10 markah. Okey. Assignment ni, saya bagi tahu dulu syarat dia. Okey. Hantar soft copy dalam bentuk PDF di author system bahagian individual assignment, iaitu assignment 2. Okey, sebelum 29 hari bulan 10 2020 jam 5 petang. Lewat hantar 10 markah aja, dan hantar melalui menggunakan PDF. Kalau you ambil gambar, convert dia kepada PDF. Okey. Next, okey. Kalau ambil gambar tu, pastikan gambar tu betul-betul clear Kalau you tak clear, saya akan potong markah jugalah. Sebab sakit mata tengok. Okey. Jangan ambil gambar macam itu je. Okey, ambil gambar bagi clear, bagi nampak betul-betul. Okey. Okey, yang pertama soalannya, terangkan maksud dokumen-dokumen berikut, iaitu dokumen major tender, senarai kuantiti. Okey, maksud dia. 2. Anda dikehendaki mendapatkan satu iklan tender yang dikeluarkan dalam akhbar. Kaji maklumat yang diperlukan iklan tersebut. So, iklan tak kisah tender apa pun. Asalkan tender, cari dalam akhbar. Lepas tu you tampal, you ambil gambar dan hantar, dan kajilah apa yang kriteria tadi saya minta tadi kat sebelum ni, apa yang ada, nama dia, lawatan dan sebagainya tu. Lihat yang dalam slide kita ya. Okey, yang ketiga, sediakan mind mapping, nota ringkas menggunakan handwriting bukan pakai words ke apa, handwriting bagi chapter 1 dan chapter 2. Saya berikan masa you sehingga 29 hari bulan 10 2020. Sempat lagi ni insya-Allah. Okey. Okey. Ni adalah video rujukan untuk adik-adik lihat. Yang pertama adalah panduan penyediaan dokumen tender. Ni adalah YouTube, boleh scan kat sini ya. Okey, seterusnya adalah cabaran penyediaan tender. Ni adalah video YouTube juga. Boleh lihat video-video yang cabaran dan juga panduan penyediaan dokumen tender sebagai sampingan kepada kita punya chapter kedua ini.
Okey? Sekiranya ada permasalahan, boleh maklumkan dan boleh tanya di WhatsApp grup kita. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.